Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada petang ini surah Hamim yang keempat, iaitu surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf yakni surah perhiasan. InsyaAllah walaupun panjang tapi ayat dia pendek-pendek, kita boleh segera, insyaAllah kita boleh sampai target habis Ramadan. InsyaAllah kita boleh khatam surah yang bermula dengan Hamim. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah, surah Az-Zukhruf. Kita bacalah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Surah kalau kita masih ingat, saya nak imbas kembali kita cuba nak revise kembali apa yang kita belajar setakat ini, supaya kita betul-betul memahami surah yang bermula dengan Hamim ini. Maknanya dia terus melekat dalam hati kita, insya-Allah. Bila kita melekat surah tauhid macam ini, insya-Allah perkara-perkara khurafat, perkara-perkara bid'ah kita tidak akan melakukan lagi. Kenapa? Kerana ayat ini adalah ringkasan kepada surah yang paling penting dalam Fatihah, iaitu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita masih ingat dahulu, kita mengaji surah Al-Fatihah, dakwa surah Al-Fatihah ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan di antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu merupakan muqaddimah, diceritakan oleh surah Zumar. Dan sebenarnya iyyaka na'budu muqaddimah kepada wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in ialah merupakan inti dianya. Ad-du'a'u huwal ibadah. Mana doa itu merupakan ibadah yang sebenarnya. Iyyaka na'budu ibadah, wa iyyaka nasta'in itu merupakan doa. Maka wa iyyaka nasta'in itulah ia merupakan doa. Ini tauhid fid doa. Sebab itu kita mengaji bagaimana cara kita nak mentauhidkan diri kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak faham, kita lebih menuju kepada syirik dalam berdoa. Kita berdoa, tapi doa kita doa untuk mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi huraian dalam semua surah Hamim, iaitu dalam 7 surah Hamim yang bermula dengan Hamim Ghafir hingga Hamim Ahqaf, ialah untuk menghuraikan iyyaka nasta'in. Huraian hanya kepadamu sahaja wahai Allah aku minta bantuan dan pertolongan, iaitu tauhid dalam berdoa. Hanya kepadamu sahaja. Perkataan sahaja itu penting. Hanya kepadamu sahaja aku minta bantuan dan pertolongan. Kalau dengan selain dia, yakni selain Allah atau min dunillah, kita minta tolong, kita minta bantuan juga, sahaja itu luput, maka kita telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nak ajar kita bagaimana supaya kita tidak syirik dalam melakukan doa. Maka huraian dia dalam 7 surah yang bermula dengan huruf Hamim. Itu maksud dia. Hamim yang pertama kita belajar dahulu, iaitu Hamim Ghafir. Hamim Ghafir ialah ulangan iyyaka nasta'in. Yang ini sama saja. Yang dalam Hamim Ghafir, dakwa dia ialah fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Wahai hamba, berdoalah penuh keikhlasan hanya kepada Allah. Kalau kamu berdoa kepada selain Allah dengan tidak ikhlas, maka tak akan jadi doa kamu tersebut, bahkan mendatangkan kesyirikan. Kalau kamu mohon segala sesuatu luar asbab, kamu mohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kita dah belajar dengan panjang lebar dalam surah Hamim Ghafir. Jelas, selesai. Maknanya
huraian ataupun huraian kepada iyyaka nasta'in ada dalam surah Ghafir, iaitu dakwa dia persamaan di antara iyyaka nasta'in dengan fad'ullah mukhlisin. Jadi bila masyarakat dengar, faham tentang arahan Allah dalam Al-Quran, iyyaka nasta'in, ataupun arahan Allah, wahai hamba, fad'ullaha mukhlisin, berdoa dengan aku, minta tolong aku dengan penuh keikhlasan. Kalau kamu ada hajat ke, ada masalah ke, minta dengan aku saja, jangan minta dengan selain aku. Bila kita ada hajat, bila kita ada hajat, ini nak cerita surah Fussilat pula, Hamim yang kedua. Apa kesamaran dia? Masyarakat beranggapan, ia dengar ada masalah, minta dengan Allah saja, tiba-tiba tak kesampaian, hajat tidak disempurnakan, ataupun dia diuji Allah dengan masalah dia tidak diselesaikan. Jadi masalah tetap menebal dengan dia, hajat pun dia tak kesampaian dengan diri dia. Maka dia pun mencari idea, bagaimana cara supaya hajat tadi dimakbulkan, bagaimana cara masalah tadi diselesaikan. Maka dia pun dibisik. Ini mula ni. Mulalah syaitan membisikkan dengan dia, wahai Syekh, kalau kamu nak supaya masalah kamu tadi diselesaikan, maka buatlah sekarang sekian. Kalau hajat kamu tadi kamu nak disempurnakan, buatlah sekian. Tapi bisikan ini menjurus kepada bisikan supaya pergi merujuk kepada selain Allah. Kalau masalah dia dah 7 tahun kahwin, tak beranak juga, syaitan bisik, wahai Syekh, ikhtiarlah kamu dengan pergi ke Pulau Dayang Bonteng di Langkawi, pergi minta dengan Syekh penunggu tasik. Bila kau minta dengan dia, insya-Allah dia disebut nama Allah, insya-Allah akan hajat kamu tadi akan disempurnakan. Dia pun tak fikir panjang, nak sangat, tak tahan sangat dengan ujian ini. Maka dia pun pergilah ke Pulau Dayang Bonteng. Pergi ke sana memohon, menyeru, ya Syekh, tolonglah anak cucu ini ada hajat, iaitu 7 tahun kahwin, tak beranak lagi. Maka balik ke rumah dia 3 bulan, terus isteri dia mengandung. Terus isteri dia mengandung bila balik daripada sana. Maka dia pun beranggapan atas hasil usaha ikhtiar dia pergi ke Pulau Dayang Bonteng atas ikhtiar, maka Allah telah makbulkan. Adik dua nama Allah. Sedangkan dia mohon tadi kepada Syekh, tiba-tiba atas ikhtiar kata Allah makbulkan. Maka Allah jawab, bila kamu pergi menyeru kepada selain aku atas perkara-perkara luar asbab, maka memang aku izinkan atas kudrat aku, tetapi keizinan aku adalah dengan kemurkaan aku. Maka jawab persoalan surah Fussilat ceritakan, walaupun kebenaran menjadi hujah kamu, kebenaran tadi bila kamu memohon kepada selain Allah atas perkara luar asbab, berhasilnya permohonan kamu berhasil, Allah izinkan, tetapi keizinan Allah dengan kemurkaan dia. Allah sengaja mengizinkan kamu pasal kamu melanggar arahan dia untuk menyeru dia saja, tapi kamu engkar, maka Allah nak humbankan kamu ke neraka jahanam dengan cara memberi keizinan. Maka kalau dia tak bertaubat, maka dia mati dalam keadaan kufur pada syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai surah Fussilat. Kita pergi ke surah Hamim yang ke 3, iaitu surah yang kita baru habis belajar, surah Syura. Apa dia surah Syura? Surah Syura ini ialah menjawab kesamaran masyarakat bila masyarakat didedahkan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, hanya berdoa kepada Allah saja, ada hajat, ada masalah minta dengan Allah saja, tapi bila minta kepada selain Allah adalah merupakan kesyirikan. Surah Fussilat, maka kesamaran masyarakat yang ketiga ialah mereka mengatakan mereka menyeru juga kepada selain Allah kerana dalam kitab-kitab mereka ada dalil-dalil yang membolehkan mereka menyeru kepada selain Allah. Ini hujah dia. Maka kesamaran mereka yang ketiga dalam surah Syura ialah mereka mengatakan
dalam kitab-kitab karangan manusia yang lain yang mereka jumpa dalam kitab, dalam ilmu mereka, maka ilmu-ilmu mereka merujuk kepada kitab tersebut dibolehkan. Maka Allah jawab kesamaran mereka dalam surah Asyura. Allah jawab apa? Allah kata, dalil yang agama ataupun akidah adalah bergerak di atas dalil dan bukti. Sekiranya kamu, amalan kamu, akidah kamu, cara penghidupan kamu berpegang kepada ilmu kamu, ilmu yang tak sahih, maka ilmu kamu yang tak sahih tadi ialah bercanggah dengan ilmu yang sahih daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah ceritalah dalam kitab Asyura, sebenarnya dalam wahyu perkara-perkara akidah, perkara-perkara keimanan memang tidak boleh menyeru kepada selain Allah. Syara'a lakum minad-din, setiap syariat yang Allah turunkan daripada dulu lagi, daripada nabi-nabi dahulu, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua sama, tidak boleh berdoa kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hujah kamu, wahai hamba, yang berdasarkan ilmu kamu merujuk kepada kitab-kitab karangan manusia tadi, rupa-rupanya kitab kamu tadi berdalilkan hadis-hadis palsu. Maka bila kamu berpegang kepada hadis-hadis palsu, maka segala akidah kamu, segala amalan kamu adalah tidak sah. Allah tidak akan terima semua sekali. Selesai. Itu surah yang kita belajar sebelum ini. Maka surah yang kita belajar pada petang ini ialah surah yang ke-43, yakni kesamaran yang ketiga, kesamaran yang keempat, surah Az-Zukhruf. Kesamaran surah Az-Zukhruf ialah kesamaran dari segi apa tu, yang pertama ialah dari segi bila kita pergi nak memohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala hari akhirat, apa dia? Syafaat. Syirik dalam syafaat, syirik dalam mengambil syafaat. Ini surah Az-Zukhruf nak ceritakan. Jadi memandangkan masyarakat, kesamaran masyarakat mengatakan, memandangkan kami tidak berdoa, dia kata kami tidak berdoa kepada selain Allah, kami tidak berdoa kepada Nabi, kami tidak berdoa kepada wali-wali, kami tidak berdoa kepada orang-orang ulama-ulama besar dah mati, kami tidak berdoa kepada malaikat, tetapi kami berdoa dengan dia, kami minta dengan Allah supaya Nabi yang kami minta ini, wali yang kami seru ini, malaikat yang kami seru ini, ialah mereka ini rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kami seru dia, seru pula bukan minta pertolongan, bukan apa. Kami hanya sekadar memohon syafaat. Pasal dalam mana-mana kitab sekalipun, bila kita mati pergi menemui Allah, Allah ada syafaat untuk menolong kita. Jadi dalam syafaat tersebut, syafaat dikeluarkan oleh Nabi, dia kata. Syafaat dikeluarkan oleh malaikat, syafaat dikeluarkan oleh wali-wali. Itu fahaman mereka. Maka Allah jawab, syafaat itu memang betul, syafaat itu diberi oleh Nabi, diberi oleh wali, dan diberi oleh malaikat dan apa-apa saja yang Allah kata beri. Tetapi senarai nama tetap Allah yang muktamadkan. Setiap syafaat ialah dalam Al-Quran, tidak ada syafaat lain kecuali syafaat bil izni. Itu je yang ada dalam Al-Quran. Dalam hadis tidak ada syafaat qaryah. Apa dia qaryah? Paksa. yakni walaupun Nabi pergi cakap dengan Allah, wahai Allah, ini sahabat aku yang minta dengan kamu, minta syafaat ini. Tidak ada, Allah tidak gentar dengan Nabi, Allah tidak rasa kasih sayang dengan Nabi dari segi pemberian syafaat. Allah tetap syafaat ialah man syahida bil haqq, orang yang Allah telah tetapkan mati dalam keadaan tauhid, baru Allah bagi syafaat. Tapi yang tukang bagi, Allah membalas jasa-jasa orang rapat dengan Allah, suruh Nabi tolong bagikan syafaat, suruh malaikat tolong bagikan, suruh wali-wali tolong bagikan kepada hamba-hamba Allah yang lain. Cuma dari segi di sini ialah syaitan telah membisikkan kepada manusia tadi, iaitu daripada meminta doa, meminta syafaat dengan Allah, syaitan ejaz supaya manusia tadi
minta juga dengan roh-roh Nabi dan roh-roh wali ini. Itulah liciknya syaitan. Seumpama Nabi Allah Adam dengan iblis dahulu. Allah pesan, wahai Adam, kamu boleh guna semua sekali barang-barang dalam syurga, kecuali kamu jangan dekati pokok ini saja. Maka syaitan datang menjumpai dengan Nabi Adam, wahai Adam, kamu tahu tak kenapa Allah tak kamu bagi makan pokok ini? Kerana kalau kamu makan dia juga, maka kamu akan menjadi penduduk kekal dalam syurga. Maka atas isu yang sama, Allah suruh jauhi pokok. Syaitan datang dekati pokok, maka dilupakan oleh iblis, maka Adam telah terpedaya ke sini. Maka Allah hukum Adam, qulna bitu minha jami'a, turun semua sekali ke dunia ini. Maka isu yang sama juga dengan syafaat tadi. Allah kata setiap syafaat ialah bil izni, dengan izin Allah. Tetapi syaitan datang membisikkan syafaat itu ialah qahriyah. Maka syafaat itu, kalau nak syafaat Nabi, minta dengan Nabi. Nak syafaat wali, minta dengan wali. Hasil bisikan syaitan tersebut. Maka ini tidak ada dalam agama sebenarnya. Ini surah Az-Zukhruf nak ceritakan. Dalam surah, kita baca sekejap lagi, dalam ayat yang ke-86, syafaat ialah syafaat bil izni. Jadi kenapa berlaku semacam ini? Kenapa berlaku manusia-manusia cenderung mengubah kepada tidak engkar kepada Allah, tidak mematuhi peraturan Allah? Allah kata, mohon syafaat dengan aku. Tapi kenapa kamu pergi minta dengan selain aku, minta dengan Nabi aku, minta dengan wali-wali aku, minta dengan malaikat aku? Kenapa kamu buat macam ni? Punca asasnya ialah manusia tadi dipengaruhi oleh syaitan. Itu punca dia. Manusia dibisikkan oleh syaitan supaya jangan buat perkara-perkara baik ataupun memandang baik perkara-perkara buruk yang dia buat. Itu puncanya. Jadi kenapa syaitan membisik? Kenapa syaitan membisik macam ini? Kerana manusia tadi jauh sangat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dua isu. Isu yang ketiga, kenapa manusia jauh dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa manusia tidak berusaha memahami, beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala? Punca dia satu lagi ialah apa dia? Pasal manusia leka dengan dunia. Maka surah Zukhruf kita ada 3 topik utama. 3 topik utama. Kenapa syaitan membisikkan kepada manusia? Pertama, kenapa manusia memohon syafaat daripada selain Allah? Maka kerana syaitan membisikkan. Yang kedua, kenapa syaitan membisikkan? Poin yang kedua, kerana manusia jauh daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa manusia jauh daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala? Poin yang ketiga, kerana manusia selesa leka dengan dunia. Aku tak mengaji Quran pun, aku tak solat pun, aku tetap kaya, aku tetap bermewah. Tidak ada bila aku langgar perintah Allah, Allah bagi susah dengan aku pun. Seolah-olah di sini pemahaman masyarakat ialah tak ikut ajaran Quran, tak baca Quran, tak mengaji Quran, tak ikut arahan Allah, tetap dia berbahagia. 3 perkara pokok. Jadi 3 perkara pokok ini merupakan dakwa surah Az-Zukhruf. Jelas tak? Jelas. Jadi sangat detail sikit pasal 3 perkara ini kita akan baca kemudian. 3 perkara inilah akan kita baca dalam surah Az-Zukhruf, iaitu dakwa mengenai hari akhirat dan dakwa mengenai adanya syafaat qahriyah ataupun tidak ada syafaat. Ada juga selain pada syafaat bil izni, syafaat qahriyah. Jelas. Maka surah Az-Zukhruf menjawab 2 kesamaran, iaitu kesamaran yang pertama apa tadi, iaitu tidak belajar Quran, tak faham Quran pun kita tetap tidak ada masalah. Leka bergaya hidup di dunia, maka kita pun sibuk dengan dunia, maka lupa nak mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dakwa pertama. Dakwa yang kedua,
bila kita leka dengan dunia sebagaimana ayat 29 surah Az-Zukhruf, maka ketika itu syaitan datang dengan kita. Kenapa syaitan datang? Dalil dia Allah kata, kalau kamu tak berpaling dengan ayat-ayat kami, aku akan letak kamu dengan syaitan. Maka hasil berdalil ayat Quran ini, maka syaitan datang membisikkan supaya Allah suruh minta syafaat dengan Allah. Tiba-tiba syaitan datang membisikkan, mintalah syafaat selain Allah. Itulah dia punya rentetan peristiwa dalam surah Az-Zukhruf. Baru kita boleh baca surah Az-Zukhruf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hanya Allah saja yang Maha mengetahui apa itu apa itu Hamim. Wal kitabil mubin. Kitab itu adalah jelas. Kitab Al-Quran ialah satu kitab yang amat jelas, yang amat mudah dalam ayat yang lain, dan dianya merupakan hak, merupakan kebenaran. Allah kita inilah Al-Quran. Maka memandangkan dia benar, memandang dia hak, memandangkan dia yang amat jelas, maka Allah kata, kami yang turunkan Al-Quran, inna ja'alnahu, sesungguhnya kami menurunkan Quranan. Quran ini untuk dibaca. Quran untuk dibaca. Semua sekali hamba-hamba dia hendaklah menjadikan Al-Quran sebagai bacaan untuk difahami. Walaupun Al-Quran ini untuk difahami, pasal untuk mengambil ibrah daripadanya. Dan Al-Quran ini ialah dalam Arabian, dalam bahasa Arab. Kenapa? Pasal peringkat pertama diturunkan khusus untuk orang Arab, kerana Nabi juga bangsa Arab. Maka sahabat-sahabat Nabi bila amat senang bila Nabi baca dalam bahasa Arab, maka sahabat-sahabat Nabi senang faham dan senang beramal dengannya. Jadi bila sahabat, golongan-golongan pertama ini sahabat, maka bila golongan sahabat dapat Al-Quran, dia faham Al-Quran, dan hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, dan akhlak dia juga sama dengan Al-Quran, sebab dia faham Al-Quran dalam bahasa dia orang. Maka dia tunjukkan contoh dan teladan kepada semua bangsa-bangsa yang lain. La'allakum ta'qilun, agar kamu semua wahai pembaca Al-Quran menggunakan akal untuk membaca Al-Quran ini. Kenapa? Bila Nabi sahabat terima Al-Quran, baca faham Al-Quan, maka sahabat Nabi menyebarkan ayat-ayat Allah ke dalam bahasa yang difahami oleh penduduk ajam. Tak kira bangsa mana, bangsa Jepun ke, bangsa Cina ke, bangsa apa ke, Quran yang diamalkan oleh Nabi, dibaca oleh Nabi, ditafsir mengikut ahli tafsir kepada bahasa, diterjemah kepada bahasa-bahasa lain masing-masing untuk orang ajam. Kerana kalau Al-Quran untuk orang Arab semata yang faham, maka tidak adillah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sebahagian besar umat manusia adalah orang ajam, Arab sikit je. Takkan Allah nak menganiaya orang ajam, hanya orang Arab saja masuk syurga. Maka atas dasar tersebut, hebatnya Allah, rahmat Allah, semua sekali Al-Quran, Allah kata memang Al-Quran mudah dalam bahasa masing-masing. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikr fahal min muddakir. Memang aku mudahkan Al-Quran, kenapa kamu tak mempelajari saja? La'allakum ta'qilu, agar kamu menggunakan akal kamu untuk memahami Al-Quran mengikut terjemahan daripada ahli tafsir masing-masing. Janji faham, janji boleh beramal. Itu je mustahaknya. Maka hebatnya Al-Quran, Allah tuh untuk kita memahami dia, beramal dengan dia. Kenapa? Sifat-sifat Al-Quran. Wa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu Al-Quran itu apa? Fi ummil kitabi, amat daripada Lauh Mahfuz lagi, iaitu kitab asal daripada Lauh Mahfuz. Allah turunkan di Lauh Mahfuz. Maka ladaina, di sisi kami, Al-Quran ini daripada Lauh Mahfuz, maka la aliyun, benar-benar darjat yang tinggi, tak terbanding ketinggian dia, benar-benar tinggi, benar-benar bermutu, tidak ada serupa dengan yang lain, hanya dia saja kitab. Lepas tu sifat yang kedua ialah hakim, penuh bijaksana, penuh hikmah kitab Al-Quran ini, yakni daripada diturun dulu sehingga kiamat dia tetap tidak berubah-ubah. Maka siapa yang mendekati Al-Quran, sesiapa yang terlibat dengan Al-Quran, pasti Allah akan naikkan darjatnya sebagaimana hakimnya Quran. Nabi terima Al-Quran, Allah naikkan darjat Nabi jadi penghulu.
Malaikat Jibril, malaikat Jibril hantar Quran kepada Nabi. Allah lantik dia jadi rasul kepada malaikat, ketua sebagai malaikat. Apa-apa saja, siapa saja terlibat dengan Al-Quran, Allah akan muliakan. Malam Lailatul Qadar, tarikh turunnya Al-Quran, Allah muliakan juga. Kenapa? Lebih lagi daripada 1000 bulan. Allah bersumpah dengan kita watin, wazaitun dan semua sekali itu. Kenapa Allah bersumpah dengan pokok-pokok tersebut? Juga mencerminkan tempat-tempat tersebut lahirnya Nabi. Nabi tadi terima kitab Allah. Allah berkat kawasan tersebut. Dengan untuk apa? Pasal kitab Allah tadi. Kesimpulannya, apa-apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran, Allah kata la'aliyun hakim, bermutu tinggi, darjat tinggi dan penuh bijaksana, dan aku akan naikkan darjat sesiapa saja yang terlibat dengan Al-Quran, dan jelas sekali aku akan bagi syurga aku kepadanya. Maka dengar Al-Quran begitu hebat. Maka bila dah kamu tahu begitu hebat Al-Quran, tetapi golongan-golongan degil, golongan-golongan yang sombong tetap tidak memahaminya. Kenapa? Pasal di situlah bisikan-bisikan syaitan, ada bisikan-bisikan syaitan. Itu punca dia. Maka golongan-golongan yang engkar ini untuk golongan-golongan orang Arab jahiliah, bila mula-mula turun Al-Quran, mereka protes, mereka marah dengan Nabi, mereka hina Nabi, mereka tangkap sahabat-sahabat Nabi yang cuba nak belajar Quran, cuba nak mengajar Al-Quran, mereka hina, buat berbagai-bagai bentuk kezaliman. Maka Allah jawab, wahai hamba, kenapa kamu begitu zalim? Muskat ke Quran, mu tak suka ke Al-Quran, mu boikotkan Al-Quran, tetap aku tak terkesan, tetap aku akan turunkan kitab aku juga. Pasal apa? Pasal syarat nak masuk syurga mesti berdasarkan kitab Al-Quran ini. Tengok ayat dia. Afanaqribu ankumudz dzikra, maka kenapalah kamu ini, patutkah kami membiarkan kamu mengenepikan ataupun menjauhkan daripada Al-Quran yang aku nak turunkan ini? Patutkah kamu menghalang aku dengan perangai-perangai kamu ni? Aku juga pasti turunkan juga kitab-kitab aku. Kamu suka ke, kamu tak suka ke, aku pasti turun kitab Al-Quran ini. Untuk Quran maka apa kamu menjadikan dengan perangai kamu ini menyebabkan sofhan, aku mengabaikan turun Al-Quran? Tidak, sekali-kali tak. Walaupun perangai kamu in kuntum qauman musrifin, walaupun perangai kamu melampaui batas, tetap kami turunkan Al-Quran supaya akan sampai Quran itu kepada hamba-hamba aku semua. Tapi kalau hamba aku tolak, hamba aku tak ikut dia, aku akan hukum dia di hari akhirat nanti. Pasal apa? Pasal kesan daripada penolakan Al-Quran. Maka Allah ceritakan bab dalil takhwif duniawi. Dahulu golongan-golongan orang yang tak sampai ayat-ayat Allah, tolak ayat-ayat Allah, maka golongan ini Allah telah hukum mereka, iaitu wakam arsalna min nabiyyin fil awwalin, dan ingatlah berapa banyak nabi-nabi, rasul-rasul kami telah utuskan kepada umat-umat zaman terdahulu. Banyak kami utuskan nabi-nabi dah dahulu lagi sebelum kamu, wahai orang Arab. Aku utus nabi-nabi dah. Nabi Musa, Nabi Isa, yang aku cerita Al-Quran 25 nabi, yang aku tak cerita ada riwayat mengatakan 300. Semua ada, semua datang menyebarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa aku turunkan nabi tersebut? Wa ma yatihim min nabiyyin, tidak ada seorang nabi pun yang aku turunkan kepada hamba aku ini illa kecuali kanu bihi yastahzi'un. Sebahagian besar orang tidak berusaha nak belajarnya, bahkan menolaknya. Illa kanu bihi yastahzi'un. Selalunya kebanyakannya dengan kitab-kitab yang kami turunkan ini, mereka memperolok-olokkan, mereka mempermain-mainkan. Yang kita risau, takut kita tak belajar ini, menangguh pembelajaran ini, termasuk kategori memperolok-olokkan. Dah Allah suruh dah belajar, tak belajarkan juga. Maknanya mereka tidak ikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan daripada memperolok-olokkan,
kesan daripada mereka menolak, kesan daripada amalan mereka tak sama dengan apa yang dicatat dalam Al-Quran, kerana mereka tak belajar, mereka jahil ke, mereka sombong ke, amalan mereka, akidah mereka terjejas, tak sama. Bila tak sama tersebut, umat-umat zaman dahulu, Allah kata fa ahlakna ashadda minhum batshan wa madha mathalul awwalin. Aku dah musnahkan semua dah. Wahai orang Arab, kamu kena ingat, kamu cek dalam negeri-negeri sekitar kamu tersebut, berapa ramai dah kaum-kaum Ad, kaum Samud, jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, tak boleh banding dengan kamu wahai orang Arab. Mereka jauh lebih kaya daripada kamu wahai orang Arab. Mereka lebih berilmu daripada kamu wahai orang Arab. Hebat macam dia, kuat macam dia pun aku dah musnahkan semua sekali. Apalah sangat dengan ada kamu wahai orang Arab. Itulah Allah nak paksa, nak galakkan ancaman supaya terima kitab Al-Quran. Maka bila Allah cerita macam kenapa penting sangat ketika itu, maka pentingnya sekali ialah siapa Allah. Kerana Allah pun mencerita diri dia lah. Allah mencerita bab kehebatan dan kekuasaan dia. Kenapa dia suruh dia yang menurunkan Al-Quran, siapa dia ini? Maka Allah cerita dalil akli, akal kita berfikir. Kenapa kamu tak nak belajar ayat-ayat aku sedangkan aku yang turun Al-Quran? Kamu tak kenal aku ke wahai hamba? Wahai hamba, akulah ni. Akulah seperti ini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda. Jika ditanya kepada orang-orang Arab ini, jika ditanya kepada orang Arab jahiliah ni, untuk dia ni, siapa yang mencipta langit dan bumi? La yaqulunna, nescaya mereka mengatakan khalaqahunna, telah dicipta langit dan bumi oleh Allah, iaitu sifat Allah Al-Aziz, amat perkasa, dan Al-Alim, maha mengetahui. Kenapa dah kamu dah tahu dah aku yang buat langit, buat bumi, kenapa kamu tak boleh terima kitab aku wahai hamba? Itu persoalan. Persoalan nak menempelak golongan-golongan Arab ini. Dah dia tahu dah Allah itu cipta langit, cipta bumi. Allah itu Al-Aziz, Allah itu Al-Alim. Kenapa kamu tak boleh ikut? Dia panggil dalil akli iktirafi. Dalil akli iktiraf. Kalau benda besar pun Allah boleh buat, kenapa kamu tak boleh terima benda-benda kecil ini? Sambung lagi apa benda kecil tadi? Allazi ja'ala lakumul arda, yang menjadikan, bukan setakat langit bumi saja. Allazi ja'ala lakumul arda, yang menjadikan bumi, di bumi ini mahdan, tempat kamu duduk. Aku juga jadikan. Wa ja'ala lakum fiha, dan kami jadikan bagi di bumi ini bagi kamu apa dia? Subulan. Jalan-jalan, banyak sangat jalan-jalan. Ada jalan highway, ada jalan darat, ada berbagai-bagai bentuk jalan. Bukan setakat langit bumi saja, atas bumi pun aku ciptakan untuk kamu wahai hamba. Kenapa kamu tak nak balas jasa aku dengan menaati perintah aku? Maka kenapa aku buat benda-benda semacam ini? La'allakum tahtadun, agar kamu semua dapat petunjuk dengan melihat benda-benda hasil kudrat aku ini. Sepatut kamu bersyukur balas jasa aku dengan memberi ketaatan kepada aku sebenarnya. Dua dah dalil akli. Dalil akli yang ketiga, wallazi nazzala minas samai, dan dialah juga yang menurunkan daripada langit. Menurun daripada langit apa benda? Ma'an, as-samai ma'an, hujan, air hujan. Biqadari, mengikut qadarnya. Walau bagaimanapun, kadang-kadang biasa sebagai besar ikut qadar lah. Kadang-kadang kuasaku lebatkan hujan jadi banjir. Itu aku nak uji. Kadang-kadang aku tahan hujan aku, maka menjadi kemarau. Itu pun aku nak uji. Ikut akulah. Pasal aku Allah. Aku berkuasa juga menurunkan hujan, menahan hujan, dan menurun hujan mengikut nak ujian kamu wahai manusia. Bila aku turun hujan mengikut qadarnya, biqadarin, fa ansyarna bihi, lalu kami hidupkan dengannya baldatan maitan, bumi-bumi yang mati kami hidupkan dia. Hidupkan bumi mati tadi. Itu kamu wahai hamba, bila aku mampu menghidupkan bumi dengan menurunkan hujan, dalil aklinya, begitulah sekali wahai hamba, aku mampu buat hari akhirat dengan cara kadzalika tukhrajun. Demikianlah aku boleh mengeluarkan semua sekali orang dalam kubur hanya sekadar dengan meniup sangkakala yang kedua, maka semua manusia aku akan hidupkan. Untuk apa hidup?
Untuk apa aku akan hidup kamu wahai hamba? Ini tadabbur ni. Aku hidupkan kamu satu je. Aku akan tanya sejauh mana dalam kehidupan dunia dulu kamu gunakan kamu, body kamu, kesihatan kamu, segala-galanya untuk tanya khabar tentang hari akhirat. Bagaimana? Tanya khabar daripada mana? Daripada ayat-ayat Quran aku. Itu je. Aku nak suruh, aku hidupkan kamu tadi, aku akan tanya. Sejauh mana masa aku bagi umur kamu 70 tahun di dunia, 60 tahun di dunia, kamu tanya khabar. Hari pertemuan sebagaimana ini, daripada mana? Dari kitab Quran aku. Kalau kamu baca kitab Al-Quran aku, kamu tak masuk pun adanya hari akhirat. Kamu tak masuk pun aku pasal tauhid. Maka itu kamu punya silap. Kesilapan kamu tidak memahami ayat-ayat aku. Maka nak cakap di sininya, Allah buat perkara ini untuk tanya balik berkenaan ayat-ayat Al-Quran yang Allah cerita permulaan surah tadi. Maka bila cerita macam itu, Allah cerita lagi bab dalil akli lagi. Wallazi khalaqal azwaja, dan dia juga lah yang menciptakan semua azwaj. Wallazi khalaqal azwaja, dan dialah yang menciptakan bermanusia berpasangan-pasangan. Kullaha masing-masing. Wa ja'ala lakum, bagi kamu mencipta berpasangan-pasangan, manusia berpasangan-pasangan untuk membiakkan. Lepas itu Allah kata bukan setakat manusia saja. Dia juga wa ja'ala lakum minal fulki, dia menjadikan untuk kamu kapal-kapal layar yang berlayar di laut. Bukan kapal saja, wal an'am, binatang-binatang ternakan pun boleh naik juga. Matarkabu, di mana kapal dan binatang ternakan ini kamu boleh gunakan untuk pergi ke mana-mana tempat, nak pergi mengaji, nak pergi menuntut ilmu, nak buat perkara-perkara yang kamu ada hajat, semua kamu boleh guna kenderaan yang aku sediakan ini. Zaman dululah. Zaman sekarang kereta, kapal terbang berbagai-bagai bentuk, sama saja. Dalil akli dalil akal untuk kita berfikir. Rupa-rupanya segala persiapan dunia untuk kita ini Allah yang buat dengan cara memberi kemahiran kepada makhluk-makhluk manusia sebagainya untuk berfikir cara buat kapal supaya boleh guna kapal tersebut untuk manusia gunakannya. Itu Allah buat juga. Untuk apa? Allah kata aku buat kapal tadi, bagi idea kepada makhluk untuk buat tadi. Untuk apa? Litas tahu, supaya kamu boleh duduk. Litas tahu, kamu boleh duduk. Mak lagi dah, tak dapat jam. Litas tahu ala zuhuri, kamu duduk zuhur atas belakang tu, duduk di mengiring dia tu, boleh atas lambung-lambung dia. Maknanya kalau kamu naik unta, duduk belakang unta tu. Kamu naik kapal, duduk atas kapal tu. Situ. Maka naik semua kenderaan yang aku sediakan kamu kenderaan ni. Summa, kemudian tazkuru ni'mata rabbikum. Maka kemudian kamu untuk apa? Kamu nak naik kenderaan tadi tidak ada cara lain. Kamu kena bersyukur pasal aku yang buat kenderaan untuk kamu. Kamu kena rasa nikmat dia ni. Kalau nak kamu naik kenderaan pakai naik macam itu, kamu tak bersyukur dengan nikmat yang aku bagi kepada kamu. Maka summa, kemudian bila kamu naik saja kenderaan, tazkuru ni'mata rabbikum. Kamu perlu ingat aku yang bagi kenderaan dengan kamu ni. Walaupun kamu beli kenderaan dengan duit gaji kamu, duit perniagaan kamu, tapi aku yang bagi rezeki tadi. Itu nak ceritanya tu. Nak ceritanya kenderaan itu hasil Allah bagi. Dari segi pergantungan lah, asbab yang bagi ya. Maka iza stawa itu, bila kamu duduk atas tu, bila kamu naik kenderaan tadi, alahiyatanya kamu kena kata macam ini. Cara kamu bersyukur dengan aku. Wa taqulu, kamu kena kata macam ni. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini doa yang kita hari-hari mesti baca ni. Pasal kalau kita tak baca, Allah kata, kalau tak baca, kita tidak memenuhi, tak bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita seolah-olah melupai jasa Allah bagi rezeki dengan kita. Kita seolah melupai nikmat yang Allah sediakan kenderaan untuk kita. Tiba-tiba kita tak bersyukur dengan dia. Yang kita rasa naik, berlaju pasal apa? Pasal kita saja rasa bersyak wasangka kita boleh menggunakan
kenderaan tadi. Rupa-rupanya nak guna kenderaan pun Allah juga yang memudahkan dia, kan? Kena baca doa tadi lah. Semua kita dah faham dah dengan doa dia. Doa semua dah. Maka Maha Suci Allah, hanya dia yang mampu buat, orang lain tak mampu buat. Allazi sakhara, dia yang memudahkan perjalanan binatang ke kereta ke, dia yang memudahkan perjalanan ni. Menggerakkan enjin sebagainya dia. Menggunakan apa sajalah. Lana haza, bagi kami ini. Wa ma kunna, dan kami hanya menggunakannya atas nikmat Allah tadi. Tetapi walau bagaimanapun, perjalanan terakhir kami tetap pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi atas dasar kami bersyukur ni lah, atas dasar kamu saja Allah bagi rezeki lah, maka wa inna ila rabbina lamunqalibun, kepadamu lah akhir perjalanan terakhir kami untuk pergi menemui kamu, wahai Allah. Itu penamat perjalanan, penamat musafir kita. Jadi dah cerita macam ini sekali, bagaimana Allah ceritakan begitu detail tentang jasa Allah kepada kita, tentang kudrat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nah, Allah suruh minta dengan dia, ada hajat, ada masalah, tetapi kebanyakan manusia masih lagi tidak meyakini. Kenapa manusia masih lagi tidak meyakini? Berbalik kepada manusia leka dengan dunia. Tidak ada masa manusia nak setiap hari nak dengar kata-kata Allah supaya meyakini dalam hati dia hanya Allah saja untuk diibadahi, hanya Allah saja untuk minta doa dan minta sebagainya. Itu punca dia. Puncanya itulah, maka manusia cenderung kepada berdoa juga bersama-sama dengan Allah, memohon juga kepada bersama-sama Allah dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Waja'alu lahu min ibadihi juz'a, dan mereka sanggup manusia ini meminta juga dengan perkara selain aku, dengan merasakan makhluk yang mereka minta tersebut sebahagian daripada aku. Maksudnya sanggup manusia minta juga buat perkara-perkara khurafat ini dengan mengatakan mereka itu wakil aku. Itu maksudnya menjadi juz'a. Maknanya sebahagian daripada ilah-ilah tadi, sebagai makhluk-makhluk itu merupakan sebahagian daripada Allah, anak Allah lah, naib Allah lah, wakil Allah lah, Allah bagi kuasa dengan dia lah kononnya. Tapi Allah tak pernah nyatakan dalam Quran mengatakan perwakilan ataupun sebagai anak ini. Pasal apa? Pasal kejahilan manusia membaca ayat-ayat Allah, dan tidak diberi petunjuk. Maka petunjuk dia hanya bisikan syaitan supaya minta juga dengan syaitan tadi. Innal insanu, sesungguhnya manusia itu lakafurum mubin, benar-benar engkar amat-amat nyata keengkaran dia. Kerana dengan benda yang sebegini senang pun manusia masih lagi mendengar bisikan-bisikan syaitan. Ayat 16. Amit takhaza mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin. Allah pun ceritalah bab orang Arab jahiliah. Orang Arab jahiliah ini perangai mereka mengatakan ada satu bahagian, satu kelompok kaum mereka mengatakan malaikat ini anak perempuan Allah. Sebab itu mereka minta doa dengan malaikat anak perempuan. Kenapa malaikat anak perempuan? Berdasarkan ayat Al-Quran, malaikah, to marbutah kan. Bila to marbutah tu, to perempuan tu. Jadi kata ini bukan perempuan, ni to macam ni. Dia katanya tu. Banyak dalam ayat lain Allah tegur golongan-golongan ini. Dia rasa malaikat anak perempuan Allah. Jadi Allah menempelak golongan-golongan ini. Bila kamu tengok Allah kahwin dengan siapa Allah kahwin, bila kamu tengok malaikat, kamu tahu dia perempuan ke lelaki. Tapi kamu ni wahai orang Arab pelik. Kamu mengatakan Allah ada anak perempuan, tapi kalau kamu pula kamu tak suka anak perempuan, kamu suka anak lelaki. Kisah ni Allah menukilkan kisah orang Arab jahiliyah yang berdoa juga kepada selain Allah, iaitu berdoa kepada malaikat. Kenapa? Kerana mereka mengatakan malaikat ini anak perempuan Allah. Jadi bila mereka minta dengan malaikat, maka Allah terkesan dengan anaknya, maka Allah rasa sayang dengan kasihan dengan malaikat, maka kononnya Allah bagi kepada orang Arab ini. Itu puja Arab jahiliah lah, bukan Arab sekarang, Arab jahiliah dulu.
Contoh kalau dia minta syafaat, kononnya minta dengan malaikat, kononnya bukan minta dengan Allah, kononnya Allah sayang dengan malaikat ini, tak kalah orang dia ni kawan dengan hamba aku nak biarkan anak aku ini sedih. Maka mereka kononnya, maka Allah pun bagi syafaat tadi. Itu yang Allah nafikan dalam surah Az-Zukhruf yang kita baca pada ayat yang ke-80. Besok aku tak sempat hari ni. Maka di sini, patutkah Tuhan mengambil dari makhluk-makhluk yang diciptanya menjadi anak perempuan? Dan ia mengutamakan kamu dengan anak lelaki, tapi kamu bagi anak lelaki. Pelik betul manusianya, ya, menempelak golongan-golongan ini. Sedangkan kamu, wahai orang Arab, bila kamu tahu saja kamu dapat anak perempuan, kamu terus marah, kamu terus berubah muka kamu. Wa iza basyira dan apabila diberi khabar gembira ahaduhum, seseorang daripada mereka, khabar apa dah? Ahaduhum, seorang daripada mereka, bima daraba lirrahmani, dengan apa yang dia telah dijadikan oleh Tuhan Rahman, beri khabar gembira, Allah perli mereka untuk dapat anak perempuan, maka zalla wajhuhu, maka jadilah wajah mereka apa dia, muswaddan, hitam pekat, biru, nak marah. Dia betul panik, bagi tahu tuan ada beranak, isteri pun beranak dah, anak perempuan. Maka dia terus muka dia bertukar menjadi muka hitam, marah, mengamuk-ngamuk, wa huwa kadzib, dan dia menahan kemarahannya. Begitulah kamu, wahai orang Arab. Kamu tak nak anak perempuan, tapi untuk aku kamu tuduh aku ada anak perempuan. Allah menempelak golongan-golongan Arab jahiliyah ini. Maka orang Arab ini bila dia dapat anak perempuan, marah sangat dia ini, maka dia bunuh. Tapi dia tak sampai hati nak sembelih. Riwayat mengatakan dia bawa anak perempuan ini. Dia bawa anak perempuan yang dah boleh bercakap apakah, dia gali lubang, dia masuk sekali dengan anak perempuan dia. Nak bunuh tak empati, dia nak sembelih. Maka dia timbus pelan-pelan. Kalau nak tanya pun macam main-main je sekali dengan dia. Maka dekat-dekat dengan nak penuh tanah, dia keluar cepat-cepat dia tolak tanah. Maka merawan anak tak dengar dah. Maka automatik anak itu akan tenggelam. Itulah dia kesian juga, tapi itulah pasal apa? Pasal dia nak marah sangat dapat anak perempuan ini. Pasal anak perempuan ini bagi dia menyusahkan dia. Perempuan ini tak boleh bekerja. Yang kedua, kalau pergi berperang, kalau dia kalah perang, orang akan jadi pelacur-pelacur. Dia rasa menyusahkan dia belah anak perempuan, maka tidak suka dengan anak perempuan. Jadi Allah ucap lagi sifat-sifat mereka ini, iaitu kenapa mereka tak suka anak perempuan juga. Dia kata anak perempuan yang kamu bagi aku ini, yang kamu tak suka kenapa? Awaman yunasya'u fil hilyah. Apa dia? Dan apakah orang-orang yunasya'u, apakah orang perempuan, anak perempuan yang kembesar fil hilyah, dalam bentuk perhiasan dengan mekaknya, dengan bedaknya, perempuan dengan anak patungnya. Apakah anak perempuan yang kamu besarkan ini dengan penuh manja lah, dengan bedaknya, dengan perhiasannya, dengan main-mainnya. Lepas tu perempuan ini yang kamu tak suka, kamu lembut lah perempuan ini, tak boleh berperang, tak gagah. Wahuwa fil khisami, dan juga sedangkan dia fil khisami, dalam perbahasan apanya dengan orang lelaki, ghairu mubin. Kalau perbahasan dengan orang lelaki dia tak kuat, ilmu dia tak boleh berhujah. Tapi kamu bagi aku dengan ni, kamu tak nak yang ni, maksudnya. Maka sama dengan ayat yang ke-17 tadi. Nak kata Allah nak kesimpulannya, dengan kamu tak suka perempuan kerana sifat-sifat yang lembut, sifat-sifat yang tidak ada idea nak berbahas. Dalam ayat yang lain, perempuan tak boleh berperang, perempuan yang mengambil boreh saja tak boleh bekerja, kamu nak bagi aku, tapi kamu tak nak. Itu hujah dalam ayat ni, maksudnya dalam bahasa kita lah. Waja'alul malaikah, dan mereka pula menyifatkan malaikat itu apa dia? Allazinahum ibadur rahmani inatha. Kamu kata malaikat itu anak perempuan aku, yang Tuhan Rahman bagi aku jenis perempuan. Itulah pasal al-malaikah, ta marbutah dengan perempuan ni, bukan zakat, dia muannas, dia muannas al-malaikah. Allazinahum ibadur rahman inatha, perempuan kamu bagi aku.
Asyahidu khalqahum, bila kamu menyaksikan aku kahwin, aku ada anak ni, malaikat bila kamu menyaksikan. Satu katabu syahadatuhum wa yus'alun. Jadi kelak akan dituliskan dan kamu hendaklah bersaksikan di atas tuduhan-tuduhan kamu yang tipu ini, pasti aku akan tanya di hari akhirat nanti. Maka Allah berujar lagi ya. Wa qalu law sya'ar rahmanu, dan mereka berkata wa qalu law sya'ar rahmanu ma abadnahum ma lahum bidzalika min ilmin in wa illa yakhrusun. Dan mereka berkata, kalaulah Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Rahman tadi, mengenai tentulah kami tidak menyembah malaikat. Dia menyalahkan takdir lah. Ini kebanyakan kita pun ramai macam ini. Kita sering menyalahkan takdir. Kalau kita jahat pun, kalau Allah tak izinkan, aku tak mencuri. Kalau Allah tak izinkan, aku tak berzina. Ini semua dia takdir, dia kata takdir. Tak angkat. Allah tak, aku tak pergi surau ni, Allah tak angkat seru lagi. Macam itulah. Hujah orang Arab sama macam kita juga. Kita suka menyalahkan takdir. Dia kata, kalau Tuhan tak kendaki, kami tak sembah malaikat ni. Tuhan suruh lah kami sembah tu. Kan segala semua sekali Allah yang suruh. Dia hujah macam tu. Dia hujah segala yang berlaku atas dunia ini atas dasar Allah izinkan. Benar Allah izinkan, tapi keizinan Allah umum. Keizinan Allah dalam dua perkara. Aku izin, yang pertama dengan murka aku, yang kedua aku izin dengan redha aku. Cara mana aku izinkan aku redha? Aku izinkan aku redha ialah kamu guna kitab aku untuk menjadi sumber rujukan kamu. Lagu mana aku izinkan tapi aku murka? Aku izinkan tapi aku murka kerana kamu beramal, kamu berakidah dengan kitab selain kitab aku. Yang ni kitab-kitab arahan bisikan syaitan ataupun daripada benda yang hadis-hadis palsu. Nabi aku tak pernah cerita pun kamu beramal dengan dia. Kamu buat juga. Aku izinkan, tapi aku izin dengan kemurkaan aku. Maknanya keizinan ada dua keadaan, sama ada aku redha ataupun aku murka. Tiba-tiba kamu pandai-pandai saja nak jual nama Allah, mengatakan kalau Allah tak izin, aku tak sembah malaikat ini. Kalau Allah tak izin, aku tak buat syirik-syirik ini. Itu punya mereka. Allah jawab, malahum, tidak ada bagi mereka ini bizalika seperti itu. Kenapa? Min ilmi, dengan ilmu. Mereka tak ada ilmu pun. Ilmu apa? Ilmu Al-Quran mereka kosong sebenarnya. Pasal mereka tak ada kitab pun. Mereka hanya dengar orang-orang sebut saja. Kalau kita pun, orang kita pun berperangai semacam ini juga, beramal dengan benda-benda yang tidak ada dalil bukti, hadis-hadis palsu, kita bertindak amalan kita macam inilah. Malahum bizalika min ilmi. Allah kata macam tu. Kamu cakap tak ada ilmu. Cuba tanya dia daripada mana-mana ini. Tak ada jawab. Maka pasal dia tak ada ilmu agama lah. Ilmu dunia dia hebat lah. Inhum illa yakhrusun. Maka amalan mereka, tindakan mereka, perangai mereka adalah atas dasar menduga-duga sahaja. Kononnya Allah redha dengan amalan mereka. Allah suka dengan akidah mereka. Mereka berprasangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas dasar mereka tidak ikut seperti mana yang Allah turunkan Al-Quran untuk mereka baca, mereka faham, mereka belajar, mereka beramal dengannya. Wallahu taala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aj'alil qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa la taj'alal qur'ana hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi